Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia hari Jumaat ini, marilah sama-sama kita ikuti ruangan pengajian kita supaya sama-sama kita bertadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, sebagai perlembagaan hidup bagi manusia. Al-Quran adalah syafaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Maka marilah sama-sama kita meluangkan masa supaya kita itu tadabbur bersama. Kita senantiasa duk baca lagi daripada ayat-ayat daripada surah Al-Jathiyah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan bersama dengan ayat yang ke-20 daripada surah Al-Jathiyah. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dan royak kepada kita, kata Allah Ta'ala ini
syarakkan, makna meletakkan undang-undang supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummah itu ikuti undang-undang tersebut. Jangan ada ikut undang-undang yang lain, syariat-syariat yang lain. Jangan ikut hawa nafsu yang mereka tak berhentikan akan hakikat dunia. Tak tahu nak pergi kano. Tak tahu kata di sana itu adanya hari pertemuan, hari perjumpaan, hari balasan, hari kebangkitan. Mereka itu tak tahu. Jangan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, ikut jalanan-jalanan mereka. Kerana mereka itu, mereka orang tak tahu. Bagaimanakah orang tahu nak ikut orang tak tahu? Kalunya jadi gelicir juga pendirian. Jadi tak tetapnya pendirian. Kalau kita ikut jalan ni hak salah, nescaya kita tu tak selamat diri kita daripada seksa Tuhan. Dan kena ingat satu lagi kata, mereka yang tidak beriman ni senantiasa bantu setengah di atas setengah. Dalam arti kata supaya mereka itu nak merancangkan rancangan, supaya nak berjayanya rancangan mereka, pasti mereka itu bantu setengah di atas setengah. Walaupun tidak bersatu di atas dasar, tetapi sama-sama kufur ni, dia boleh bantu setengah di atas setengah, campur tangan setengah di atas setengah, alal ismi wal udwan, supaya menghalangkan kebenaran, supaya lawan kebenaran, supaya menutupkan jalanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan ayat kata wallahu waliyul muttaqin pada akhir ayat yang ke-19 tu. Allah Taala sebagai kekasih pembantu, sebagai orang yang sokong, orang yang jaga, yang gawal, yang memberikan kekuatan segala-galanya bagi mereka yang beriman, mereka yang senantiasa nak duduk dengan Tuhan, mereka yang nak bawa ajaran Tuhan. Ini adalah ajaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan cara jelas di dalam Al-Quranul Karim. Apabila Tuhan royak gitu, Tuhan royak dengan cara nyata tu sebagai kesimpulan dah tu, sebagai ikatan ayat yang ke-19, 18, 17 tu dengan ayat yang ke-20. Ayat 20 tu Tuhan katakan, cuba kita tengok. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuhan kata, hadza basairu linnas, hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumi yuqinun. Makna sepatah lalu, kalau kita nak tengok makna sepatah lalu, kita nak berjalan dengan cara sepatah lalu dengan cara kasar-kasar. Haza, cuba kita perhati tengok. Mari kita perhati kepada ayat Tuhan. Hak kita duk dengar ni, kalam Tuhan kita. Hak Tuhan buat turun kepada kita daripadanya, melalui Jibril, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dulu pakat dengar belaka, tabi'in pula lepas pada tu, atba'it tabi'in pula lepas pada tu. Kemudian turun mari sebagaimana alim ulama kita bawa, turun mari sampai kepada kita. Ni kalam Tuhan sungguh ni. Tak ada pia nak boleh kosek dia, tak ada siapa boleh nak pergi khianatkan dia, nak pergi tambah, nak pergi berkurang, tak boleh. Ni kalam Tuhan ni. Labalah kita boleh tengok kalam Tuhan. Tengok dengan mata, dengar dengan telinga, faham dengan akal, amal pula lepas pada kita faham ni enggak. Jadi berbantu sungguhlah bagi kitanya. Cuba kita pakat perhati. Haza ni bahasa Arab.
Bahasa Tuhan kecek lah. Makna gana haza. Haza ni makna kata pertunjuk. Orang panggil ismul isyarah. Satu nama yang nak buat tunjuk muka. Tuhan nak tunjuk gapo kita. Tuhan dia suka tunjuk. Ya tunjuk kok tu, ya tunjuk kok ni. Awak apa ya tahu kata kita ni berhajat kepada pertunjuk. Sebab tu ya tunjuk kita. Maka maksud haza di sini maksud apa? Katanya ahli tafsir, haza orang panggil kata tunjuk kepada Al-Quranil Karim. Ini Quran. Ini apa? Ini iaitu Al-Quran. Haza hadzal Quran al-azim. Quran yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha besar. Itu al-azim. Terkadang panggil Al-Quranul Majid. Terkadang panggil Al-Quranul Karim. Terkadang panggil Al-Quranul Azim. Banyak sifat-sifat Quran kita ni. Baik. Hadza itulah Quran. Quran ni isyarat klik pada mana? Klik kepada isi kandungnya semua. Ambil di Bismillahirrahmanirrahim Fatihah hingga An-Nas. Minal jinnati wan nas. Klik situ berlaku. Itu tak? Mana kata dia tunjuk tadi, tunjuk kepada mana? Tunjuk kepada isi kandungnya Quran, ambil di awal hingga akhir. Itu makna kata hadza. Quran ni gapo? Basairu. Apa makna basair? Al-basair, dia ni apa yang kalimah jamak daripada basirah. Apa makna basirah? Basirah ni maksud di sini makna keterangan yang putus. Keterangan yang nyata. Yang tidak tinggal padanya, yang tidak tinggal pada kebenarannya kesamaran. Ni nak ayat Quran ini adalah dalilul qati'. Dalil tunjukkan yang putus, yang jelas, yang tidak ada kesamaran pada kebenaran dia itu walaupun sikit. Ini dalil besar sungguh daripada kala Tuhan sendiri. Nak ayat kata Quran ini adalah dalil qati', dalil yang putus. Tak seperti dakwa-dakwa orang yang nisbah diri kepada Islam kata Quran ni adalah dalil zanni. Tak, bukan lagu tu. Dalalah dia itu zanni. Semua dalalah Quran ni zanni, tak ada beza. Dalalah qat'i itu dalalah akli, tunjuk ke akal. Tak benar. Ni Tuhan ayat sendiri dah ni. Hadza basair. Basair mana basirah. Ad-dalil, al-burhan, al-qati'. Keterangan yang jelas, yang putus, yang tidak tinggal pada kebenaran dia itu oleh kesamaran. Tak ada. Benar sungguh Quran ni. Nampak tu tak? Dia ni nak serupa dengan perkataan hak Tuhan hak lain. Sebab tu dinamakan Al-Quran tu yushbihu ba'duhu ba'dah. Setengah di atas setengah tu dia nak serupa. Ya tak ada jadi lari. Ya tak ada jadi orang kata belau lagi mari. Tak. Tuhan kata di dalam surah Yunus ayat 108. Ayat 108 Tuhan kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Tu. Ala basiratin. Kata olehmu ya Rasulullah, kata ini jalanan aku yang aku mengajak kepada Allah. Ini sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerja dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad mengajak kepada diri dia, mengajak kepada kebangsaan dia, mengajak kepada puak dia. Tak. Nampak tak tu? Maka warasatul anbiya, kewajipan dia pastilah dia kena ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadaf. Tujuan cara kita nak seru manusia kepada Allah. Jangan kita seru lain pada tu. Hak lain tu khidmat kepada agama Allah. Bukan agama Allah khidmat kepada tujuan yang lain. Itu salah.
gapo apa semua apa tak kira lah. Bak politik, bak ekonomi, bak tu bak ni kata gilah. Semua itu nak khidmat kepada dinillah. Bukan nak khidmat ambil agama Tuhan, nak khidmat kepada benda tu. Itu panggil susah. Tak kena. Nah, ad'u ilallah, yang aku mengajakkan manusia lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ila dinillah, kepada agama Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Tapi ad'u tadi itu tepat muta'allaq dia tu ala basiratin, di atas basirah. Di atas keterangan. Apa makna ala basiratin? Katanya ahli tafsir, ay ala ilmin wa dalilin wadih. Di atas ilmu pengetahuan dan keterangan yang nyata. Di sini dalam ayat surah Yunus ayat 108 tu Tuhan bawa dengan lafaz mufrad. Adapun dalam surah kita duk mengaji ni, hak kita duk dengar ni, Tuhan kata hadza basair, datang dengan jamak. Pengertian tu lah. Makna sama, tak ada beza. Cuma sebut hak ni mufrad, sebut hak ni jamak. Banyak tu. Dah tu tak? Itulah makna kata gapo? Nak royak kepada kita kata hadza al-Quran. Quran ini basair. Pertunjuk, keterangan, penjelasan bagi siapa ya Allah? Tuhan kata linnas, bagi manusia. Tengok. Tuhan tak ada royak kata lil mu'minin, lil muwahhidin, lil muslimin, lil muhsinin, lil muttaqin saja dak sini. Tuhan royak kata bagi semua manusia, jenis manusia. Quran ni adalah pertunjuk bagi sekalian manusia. Tak ada beza tu. Asalkan kata kita ni tahu kata kita ni manusia, maka Quran pedah bagi kita. Belum lagi kata kita nak beriman atau beriman hai manusia, Quran dah pedah bagi kamu. Dia kata hadza basairu linnas. Supaya dengan Tuhan ayat kata syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sama. Bulan puasa hak Tuhan waktu orang Quran mari itu kerana iaitu pertunjuk bagi manusia. Di sini keterangan bagi manusia. Supaya. Supaya di sini. Baik. Maka Quran ni basair saja ke? Basair saja. Keterangan saja, penjelasan saja, tak ada hak lain. Dak sifat yang ada lagi. Wahudan, ada lain di sini. Dalam surah Jasiyah ni Tuhan kata wahudan. Dan hudan. Apa makna hudan? Pertunjuk. Tuhan wari sifat dia sini. Quran ni beri keterangan dan beri pertunjuk. Apabila beripung di antara basirah dengan hudan, makna tu berlainlah sini. Basirah ni makna nak beri keterangan balik akal fikiran. Makna kata Quran ni tak berlawan dengan akal. Akal boleh terima apa hak Tuhan royak, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak daripada Tuhan, tak ada berlawan dengan akal. Sebab tu dinamakan basirah atau basair. Kemudian hudan, mengajak, menunjuk manusia pula kepada jalan yang manusia itu nak pergi tak kena. Manusia ni akal fikiran dia ataupun pandangan dia, ia sekadar nampak benda hak ia boleh tengok mata kepala ya. Lepas daripada tu, ia nak kira tak boleh. Ia nak bawa diri tak boleh, ia tak tahu kata gapo nak jadi pula depan dia daripada benda mustaqbal. Benda yang lagi akan datang, ia tak tahu nak kira. Itu asal manusia. Siapa-siapa pun lagu tu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak tahu dah. Esok ni kata tahun depan, esok pun tak tahu dah nak buat gapo. Dalam arti kata pendetail tadi itu nak temu dengan gapo ratik, tak tahu. Sebab manusia kita ni Tuhan waktu baik mari ia jahil. Dia tak tahu. Tubik mari jahil. Dengan sebab Tuhan
'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan mengajarkan manusia daripada tak tahu kepada tahu. Itu mujur. Mengajar dengan apa ni? Mengajar dengan Al-Quranul Karim. Dah tu dah. Mengajar dengan Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu, Quran ni adalah hudan, pertunjuk. Khilaf bagi mereka yang kata Quran ni tak ada beri faedah, kata dia nak tunjuk kepada dalil yang yakin hak dia duk khayal mari tu, okey. Setengah-setengah kata dak, dalil akal hak tu hak mana kata beri faedah yakin. Adapun dalil lafzi ni, yang dinamakan dalil lafzi, ia tak wi harga mana kepada Quran, sebab itulah ia duk di dalam kegelapan. Cuma bahasa dia lah, orang apabila tak nampak, ia berasa kata ia nampak. Nampak tu tak? Ia tak nampak. Tapi ia berasa kata dia nampak. Sebenarnya tak nampak. Sifat dia hudan, beri petunjuk. Nak wayak jalan nak pergi. Sekadar tu, wa rahmatun, dan rahmat. Dan rahmat. Rahmat ni makna gano? Makna ketenangan. Makna ketenangan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ada penawar lagi, ada rahmat lagi. Rahmat ni gulawai dia seksa azab. Apabila ada rahmat, tak apa dah lah. Bahasa siapa panggil kuam camrun. Nak kepada rahmat. Satu perkara manusia tu nak cari kepada dia. Kalau rahmat ni ada, hidup pun jadi tenang molek. Harta pun jadi sejuk. Anak pinak pun jadi sejuk. Keluarga pun jadi bahagia. Kalau tak ada rahmat, sebab tu orang jauh daripada kala Tuhan ni, ia tak ada hidayah, tak ada basair, tak ada rahmat. Nampak tu tak? Tidak ada hidayah, tidak adanya rahmat, tidak adanya basair, keterangan bagi mereka yang jauhkan diri daripada mana? Daripada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, wahai manusia yang tak sependapat dengan kita, yang kita duk baca ni kalam Tuhan, fattaqullaha ya ibadallah. Kalau kita tak nampak pandangan dengan kita, dengan Allah, tak ada masalah. Tetapi ini majlis kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut katik kepada seksa Allah Ta'ala yang Tuhan kuasa waktu orang di atas kepala kamu ni menek ni. Yang hidup main dengan kalam Tuhan. Ni apa ni orang baca Quran pun nak murih, baca tafsir Quran pun marah. Apa gitu lalu kita? Kita letakkan hati kita ni, pandangan kita, pendirian kita di mana? Akal kita pas ke mana habis? Kena kira katik. Nampak tu tak? Ni nampak tak reti berdoa kena hajar umat manusia. Sebab tu baik daripada guru-guru yang tak pakar lagu ni. Nampak tu tak? Makna kata guru tak berih, dia kata. Tak pakar. Dengan sebab itulah kita duk baca kalam Tuhan. Tuhan duk royak kata hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmah. Dia nak marah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yahtadun. Dengar molek kalam Tuhan ni, orang nak baca orang dengar. Tak saya dengar, tak saya duduk sini. Dia dengar hak lain. Tu cara dia, nampak tu tak? Allahu Akbar. Allah. Jadi seolah kata, gitulah manusia kita. Faman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Nampak benda tak molek jadi molek, nampak benda hak molek tak jadi molek. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada arah. Nampak tu tak? Tu dia. Jadi Tuhan kata, hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmah. Ini Quran kita ni adalah keterangan bagi manusia dan rahmat, hidayah. Sekadar tu. Bagi manusia. Diri Quran ni ada manfaat. Isi kandungnya dia pun ada manfaat. Pada diri, pada zatiyah dia. Pada diri dia. Tetapi
nak menghasilkan rahmat tadi, hidayat tadi, keterangan tadi itu tu, kita nak buat lah mana? Kita nak menghasilkan lagu mana? Kita nak buat lagu mana? Kita nak hasilkan lagu mana? Iaitu liqaumi yuqinun. Bagi mereka, bagi kaum yang ada keyakinan. Makna kata, bagi mereka yang, bagi kaum yang meyakini. Yakin, kena yakin dulu. Kalau tak yakin saja, dengar saja. Nampak tu tak? Dengar saja, tetapi tak boleh kita buat. Ambil pedah daripadanya. Sebab kita tak ambil pergi pakar. Nak pedah ni bukannya orang royak saja. Kamar kita dengar, tak? Kita dengar, serta kita ambil perkara orang royak, pedah tu kita pergi pakar melaksana. Baru tu baik natijah. Sebab tu Tuhan kata di sini, liqaumi yuqinun. Bagi mereka, bagi kaum yang yakin. Yakin di sini makna kata yang dia percaya, meyakini sungguh. Kata Tuhan royak ni, kalau aku buat, jaya. Kalau aku pegang, dapat kemenangan, dapatnya apa nama, kemuliaan. Dunia maupun di akhirat nanti. Sebab itulah, alim ulama di sini, dia kata, liqaumi yuqinun ay ya'malun. Ya'lamun, setengah kata ya'lamun, dia mengetahui. Dia nak pula kepada orang yang ada ilmu pengetahuan juga. Nak rayak Quran ni, kena rayak kepada ahli ilmu. Innama yatadhakkara ulul albab. Makna kata kena ada mempunyai ilmu pengetahuan pula. Kalau orang tak mempunyai ilmu pengetahuan, dengar Quran pun tak jadi. Saja. Sebab tu Tuhan kata, liqaumi yuqinun. Bagi kaum yang apa? Yang yakin. Bagi kaum yang yakin. Kita faham molek dah sini nah. Bagi kaum yang yakin. Dengan sebab itu, makna bagi ayat ni kita nak buat kesimpulan. Makna bagi ayat hak Tuhan ayat kata hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumi yuqinun ini, maknanya kata bahawa sesungguhnya ini Al-Quran. Berarti molek dengan baik ayyuhal muslimun, di kalangan ahli sunnati wal jamaah hak duduk di atas bantasan mazhab salah ni, dengan molek Tuhan ayat gapo kepada kita. Ayat kata ini Al-Quran, iaitu keterangan yang nyata dan penjelasan yang putus. Apabila Tuhan ayat cerak, ia betul dengan wakil, ia tak menyalahi wakil. Sebab Tuhan tahu Allah Ta'ala ni dia rayak dengan ilmu. Bukan dia rayak dengan gamuk-gamuk. Tak. Bukan teori itu teori. Tak. Dia rayak dengan ilmu. Sebab tu Tuhan kata, anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahid. Allah Ta'ala waktu orang Quran dengan ilmu Tuhan. Tuhan rayak betul molek dengan hakikat benda yang nak berlaku gapo. Sama ada bak pegangi, bak amalan ibadat, bak syariat, bak kita nak mentazkiyahkan diri, dalam arti nak membersihkan jiwa dan sebagainya, semua cukup lekat. Benda ni tak ada silap, tak salah sama sekali dengan wakil benda nak berlaku. Semua ni nak tunjuk di atas apa ni? Nak tunjuk di atas bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang benar. Satu. Yang kedua, nak rakyat kata apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada semua perkara yang Nabi bawa datang mari adalah benar juga. Sebab Nabi kita dengan Tuhan ni seolah kata gano, seolah kata selarah molek pada nak bawa kepada benar-benar. Hak Nabi dah rakyat tu hak Tuhan dah, bukan hak lain. Khija alim ulama kita pipingkan masyarakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mana piping masyarakat paling belakang daripada Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan. Untung bagi mereka yang jumpa dengan alim ulama yang nak piping kita pergi kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Cuba kita kira tengok. Kalau bab akidah ya piping kita pergi cari Nabi. Kalau bab ibadat, ya piping kita pergi cari Nabi. Kalau bab syariat, ya piping kita pergi cari Nabi. Kalau bab ihsan, cara nak
tarbiyahkan, tak kira tarbiyah jasadiyah ke, tarbiyah ruhiyah ke, tarbiyah akhlaqiyah ke, tarbiyah perangai kita, budi pekerti, tarbiyahnya besen roh kita ke, budi pekerti ke, luar benda daripada jasad ke, gi bawa piping kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak utang kita. Nampak tak tu? Kita ni sebagai orang Islam ni kena tahu kata hak kita kena bawa dan kita kena agung sungguh ajaran. Hak tu hak kita kena agung. Hak Nabi tinggal kepada kita iaitu ajaran. Hak lain Nabi tak ada tinggal kepada kita. Inna ma'asyiral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Dia tak ada tinggal harta lain daripada tu, daripada ni. Dia tinggal kepada kita ajaran, ilmu pengetahuan. Sebab tu kita kena ikut benda tu. Nampak tu tak? Tak ada kena ikut hak lain, tak ada kena cari hak lain. Kena ikut ajaran. Kau jauh daripada Nabi kita, wafat Nabi kita, kau lama kita kena cari ajaran, kena rujuk pak. Kalau tidak tak, jadi apa nama apa yang kata kita ni akan jauh, telucuk daripada tali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hak tu hak kita ada bimbang. Maka apabila orang pakai ajaran yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja kata kita taat kepada Tuhan. Tuhan jamin, may yuta'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa dia taat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam arti membenarkan apa yang dia khabar, maka seolah kata dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni menunjuk kata apa? Menunjuk apa? Menunjuk kata Quran ni adalah keterangan ayat kata Tuhan yang benar hanya jua iaitu Allah Taala. Hak tu hak wajib kita pujuk dan puja, kita ibadat dan kita sujud, rakak, doa dan sebagainya daripada semua amal ibadat klik pada dia satu, hanya jua. Tak ada hak lain. Bab pegangnya kita ni, bab hak Tuhan nak dalam Quran ini, Tuhan nak kontrol di perbuatan hamba. Balik perbuatan Tuhan ya tak berkasi semata-mata dah, hak tu tak kena ada bimbang. Balik kita ni nak terima kasih kepada dia kena kedak. Balik kita ni nak ibadat kepada dia hal keadaan tunggal kedak, hak tu. Hak Rasul semua bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang datang mari dengan itu maksud. Tuhan kata walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul mari, semua bukan Nabi kita seorang alaihi salatu wasallam, semua mari bawa manusia tadi itu supaya mengabdikan, menghambakan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan kita daripada at-taghut. Jauh kita daripada taghut, daripada semua perkara-perkara yang Tuhan tegah di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Quranul Karim ni. Nampak tu tak? Tu cara dia. Ayat ni Tuhan menyata sendiri pula. Dalam diri ayat tu nyata dah. Dah tu. Dalam diri ayat kalau kita perhati hak ambar ayat tadi tu nyata dah. Reti dah, faham dah. Ulama kita pun syarah pula. Nak kita faham, kita reti, kita dengar. Tapi Tuhan sendiri nak menyata pula. Hawak apa? Orang panggil ni lah masuk dalam kata nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Keterangan di atas keterangan. Cerah dah nak cerah lagi. Hawak apanya gitu manusia? Supalah manusia tu. Ada dah nak ada lagi. Senil dah nak senil lagi. Ya gitu. Sifat manusia ni ya setangga ke setangga. Nampak tak? Setangga ke setangga. Baik. Jadi ayat ni Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 203. Ayat mana? Ayat 203. Tuhan kata di dalam surah Al-A'raf, Tuhan kata, Qul olehmu ya Rasulullah. Wayak kepada manusia, wahai Rasulullah, innama hanya sanya attabi' aku nak ikut ma yuha ilayya min Rabbi. Seolah kata-kata olehmu ya Rasulullah kepada umat manusia,
Royak, i'lan gi, isytihar gi, perakat gi. Kalau bahasa siaga, aku ni nak ikut apa yang diwahyukan kepada aku daripada Tuhan aku. Hak nak ikut ni apa hak Tuhan wahyu bawa mari. Tu din, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sebagai manusia faham akan ini dasar, marilah dajjal mana pun tak boleh nak. Mana? Tak boleh nak heret, nak tarikkan kita, nak sesatkan kita. Tak boleh. Dia tak kuasa. Sebab dia reti. Dia turut dengan cara reti. Dia buat dengan cara dia tahu. Bukan buat dengan cara tak tahu, turut dengan cara tak reti. Bukan. Ini tepat yang beza di antara orang mengaji Quran dengan orang tak mengaji. Tak sama. Sebab itulah kita tengok rakan-rakan ataupun ranting-ranting dajajilah yang nak menjauhkan manusia daripada Al-Quranul Karim. Buat berbagai-bagai. Wari bahasa hak bukan bahasa Arab kepada negara Arab. Supaya orang Arab tadi kecek dengan bukan bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Menjahil banyak mana. Orang mari tanya, sekarang lala ni budak-budak pemuda-pemudi Arab, mana beza di antara Rasul dengan Nabi? Tak boleh nak jawab. Sampai ke situ dah dia mau buat. Bukan sekadar kata nak boleh reti isi kandungnya Quran hak kita duk baca ni. Hak tu pun tak tahu dah. Ni nak ayat kata keruntuhan umat Islam dengan sebab seteru tadi itu dia buat berbagai-bagai rancangan untuk nak umat Islam itu jauh daripada kitab Allah Ta'ala. Sebab itulah orang duk dakwa kata Quran ni tak boleh kita nak mendekati dia, tak boleh kita nak mentadabbur isi kandungnya dia. Hak tu tak ada syak. Kata berapa? Kata masuk di dalam rancangan-rancangan musuh Allah Ta'ala. Hak musuh Tuhan tu menjadikan mereka itu sebagai orang panggil kata sebagai sebagai orang panggil kata bahasa pakte kita ni alat-alat dia. Sebagai alat-alat dia. Taklah hari dah. Khabar ataupun tak khabar duk situlah pulaknya. Sebab tu kita ni tak boleh nak buat tinggalnya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar baca saja Quran ni. Kena dengar faham. Kena tahu isi kandungnya supaya kita nak bergantung kepada dia dengan ilmu. Sebab Nabi, sebab Tuhan suruh bergantung dengan apa? Dengan ilmu. Tahu kata hak ni hak Tuhan kita. Tahu kata hak ni ajaran kita. Ya duk situ. Ikut perkara yang diwahyukan mari kepada aku ni daripada Tuhan aku. Hak lain aku tak ikut. Ya duk situ. Kita kena tanihkan diri kita. Jangan buat mudah benar-benar lagi. Lalu Tuhan kata hadza basairu min rabbikum. Ni. Tuhan tafsir tu, Tuhan tafsir ayat sana ni terhadap ayat ni. Ini adalah keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu wahai manusia. Tuhan nak pipingkan kita, nak beri keterangan, nak berikan keterangan kepada kita. Daripada dia, daripada Tuhan kita. Ada lagi ke? Tuhan nak lebih baik seumpama Allah Ta'ala dengan manusia? Tak ada dah. Jadi manusia daripada tak ada kepada ada. Jadi saja dak beri rezeki. Beri kemudahan. Beri kemewahan. Semua. Sekadar tu tak ada. Hatta kitab mari lagi. Sekadar tu tak ada. Hatta rasul mari lagi. Sekadar tu tak ada. Hatta pula orang yang nak buat kerja ganti rasul. Takut manusia ni tak ada jumpa dengan rasul. Hatta orang yang nak buat kerja pula daripada kalangan warasatul anbiya. Cuma warasatul anbiya kita kena tahu kata orang makan saka ni kena bawa saka Nabi lah mari alaihi salatu wassalam. Bawa Quran, bawa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hak tu cara dia hak benar sungguh. Nampak tu tak? Ni kita pergi dengan logik akal cara mikir.
Orang makan saka, mana kata orang yang bawa saka daripada tuan ampunya agama kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa mai kita. Tu baru kena. Tu baru pihak kena. Hak tu lah pihak yang ditakutkan oleh musuh mana-mana pihak pun. Apabila manusia yang beriman pihak lagu tu, dia gerung. Sebab orang yang beriman ni, dia ada haibah, ada kekuatan, ada kelebihan, ada keberkatan di dalam diri dia tadi. Orang yang tak beriman ataupun orang beriman pihak salah tadi, tengok pada orang Islam pihak tu, dia ada rasa gerung dalam hati, rasa takut. Tu sebab itulah kelebihan ni kena cari daripada mana? Ambil pada Tuhan. Lalu Tuhan kata, wahudan wa rahmatul liqaumi yu'minun. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumi yu'minun. Ini keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam suratul Jasiyah kita dengar, bagi qaumin liqaumi yuqinun, bagi mereka yang mengetahui yakin. Tengok. Iman, hak nun iman. Qaumi yu'minun, hak ni liqaumi yuqinun. Tak ada gapo dah, kita orang beriman. Dan kita kena menghiaskan hati kita jadi orang yakin pula. Ambil ni, ajaran Tuhan ni pergi pakai. Tak silap pun. Nampak dah tu. Pas kita belajar molek dah daripada guru. Bukan dia pergi pahal sendiri, hak tu orang ada usik. Nampak tu tak? Orang pasal tu, dia sendiri nak sebut apa tak kena huruf. Hadap jauh ke orang daripada ajaran Tuhan ni, nak sebut huruf apa tak kena. Sheng dengan sing tu petukah. Nampak tu tak? Ni nak royak kata kita ni kena tahu. Nak tahu. Kata gapokah cara kita nak duduk di atas dalam dunia ni. Itu satu. Daripada ayat hak Tuhan tafsir sendiri. Kita nak dengar hak Tuhan tafsir sendiri. Dan dua daripada ayat hak Tuhan tafsir sendiri ayat ni. Ayat yang ke-20 ni Tuhan tafsir kata, qad ja'akum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu. Ayuhan nas, wahai manusia. Basairu min rabbikum, keterangan oleh keterangan daripada Tuhan kamu. Oleh keterangan daripada Tuhan kamu. Ini suratul Al-An'am. Al-An'am ayat 104. Kita tanda molek ni. Kata Quran kita hak tafsir ayat 20 daripada Jasiyah ni, Tuhan tafsir sendiri duk dana. Kita pergi tengok. Ni kita pergi tengok. Ni ambil daripada guru-guru kita. Masa mengaji ilmu tafsir, cara dia ajar lagu ni. Maka kita nak wayak kepada umat masyarakat kata, gini cara kita nak mengaji. Gini cara kita nak memahami akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab tu terkadang kita mengaji satu ayat saja, sejak. Sebab apa? Sebab dia bawa keterangan bukan satu tempat mari. Ini labur kita. Sahabat ngajilah ni. Ayat ke ayat. Faham sungguh, reti sungguh. Kamar dia melaksana turun di dalam waqi'. Apa makna waqi'? Keadaan hak kita duduk sungguh tu. Orang apabila ada isi kandungan Quran, duduk di mana pun ia jadi subur. Duduk di mana pun ia ada keterangan. Duduk di mana ia ada rahmat. Duduk di mana ia ada sejuk dia. Gilah pergi di mana pun. Tuhan jamin. Saya katakan, qad ja'akum basairu min rabbikum. Tengok, Tuhan nak ayat kita pula. Hei manusia, dengar molek Tuhan nak ayat kita ni. Kita dengar pada ayat Tuhan sendiri ni. Hingga jin pun dengar sekali dengan kita juga. Dia nak dengar majalisul Quran. Majlis-majlis Al-Quranul Karim yang duk tafsir kitab Allah Ta'ala ni. Nampak tu tak? Sesungguhnya telah datang kepada kamu oleh keterangan-keterangan daripada Tuhan kamu, wahai manusia. Lalu Tuhan katakan, faman absara fali nafsihi. Siapa dia absar? Apa makna absar? Yang dia itu tilik, ambil pedah
daripada keterangan Tuhan, maka faedah tadi itu fali nafsihi, bagi dirinya sendiri. Ya Allah. Seolah kata Tuhan beri keterangan kepada manusia, Tuhan tak ada nak gapo kali manfaat daripada manusia. Bahkan manfaat tu klik pada diri manusia. Tak baik lagi Tuhan kita. Kalau orang lain wi tadi tu yang nak sebalik daripadanya, yang nak faedah juga, Tuhan dak. Tuhan wi ambil. Siapa dia absara, beri keterangan, siapa dia tengok, wi jadi molek dan faham dan reti isi kandungnya, ambil wak pakai wak turut, ya berjaya, bagi siapa tu? Bagi Allah lah. Fali nafsihi, maka bagi dirinya sendiri. Ya Allah. Bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Tak ada bagi orang lain kali. Faman absara fali nafsihi, subhanahu wa ta'ala. Bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, waman amiya fa'alaiha, siapa dia gelap mata, tak nampak, tak mikir, tak mau nak ambil pengajaran hak Tuhan duk royak, ambil pakai, tak sewak reti, tak sewak faham, jangan kata nak reti, dengar apa tak seh. Hati pun berasa kata, tak boleh kita mengaji Quran. Umurnya ana dah. Umur 50 tahun, setengah-setengah, 60 tahun, tak boleh lagi. Bila lagi nak mengaji? Bila lagi nak dengar isi kandungan Al-Quranul Karim? Hak teruk-teruk biasa tu lah, ada royak tu. Tapi Alhamdulillah tempat tu kita ni ramai dah pakat mengaji Quran. Nah, tak kira aliran mana-mana, khalah ataupun salah pun, mengaji belakang dah Quran. Tapi nyada lagi hak teruk-teruk tu. Nah, pada ingat kata. Ingat kelubang kubur kata. Ingat hari-hari kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kata, nak bawa gapo nama? Pergi jumpa dengan Tuhan. Nampak tu tak? Ni. Wa man 'amiya fa'alaiha. Siapa dia tak sah, wak mengiling, wak paling belakang daripada ajaran Tuhan, wak tak sah faham, fa'alaiha, maka kemudaratan itu tipu diri dia sendiri. Sebab itulah Quran ni yang mari nak bawa faedah kita. Lalu Tuhan menutupkan ayat, wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dan tidaklah aku Nabi Muhammad kata di atas puakmu, aku tak ada nak bercara dah lepas pada ni. Aku rayak dah. Jalan kena balas ning, jalan tak kena balas ning. Mu ikut jalan betul, dapat faedah bagimu. Kalau mu tak seikut, mudarat tipu dirimu sendiri. Sebab tu nak rayak kata kewajipan tadi tu, wajib kita sendiri kena ada cara. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau mung tu itu wak baik, mung itu cari jalan ni hak molek, maka bagi dirimu juga. Ahsantum li anfusikum. Wak baik pada dirimu, bukan wak baik dengan Tuhan. Kebaikan tadi tu hak mu wak tu Tuhan tak ada nak apa. Tuhan tak ada nak apa. Tapi kebaikan tipu diri kita. Kita buat kerana Allah, tapi kebaikan boleh manfaat klik ke diri, bukan klik ke Tuhan. Wa in asa'tum falaha. Kalau mung itu tak molek, tak molek, tak sih, tak mau, bahasa pak setengah-setengah wak tak amuh kata. Tak sih, mengiling, falaha, bagi kau. Kemudaratan tipu dirimu. Allah. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Aku dak dah, lepas dah ni dia kata. Lepas dah diri aku. Ni sikap. Pendakwah kena duduk sini. Rayak, hijau rayak. Ya tak sih, tak apa. Lepas dah kita. Lepas tu esok. Lepas dah kewajipan kita dengan dia. Ni nak rayak kata, Al-Quranul Karim dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gini caranya. Habis di situ. Tu makna kata ayat yang ke-20 daripada surah berapa nama? Daripada surah Al-Jathiyah. Dan juga ayat ni Allah Subhanahu wa taala dia mendatangkan kalimah liqaumi yuqinun. Ni kita tengok sikit. Liqaumin yuqinun. Tak gitu. Liqaumi yuqinun. Kerana bahawasanya mereka itu manusia tu muntafi'una bihi.
yang dapat manfaat dengannya, iaitu dengan Al-Quran. Siapa yakin, molek, yakin ni nak hasil daripada gapo? Nak hasil daripada mula-mula sekali kita itu berilmu pengetahuan, kamar kita berimeh dengan ilmu pengetahuan tadi, kamar barulah hasilnya yakin. Kalau tak ada ilmu, nak yakin lah mana, nak jazah lah mana. Kalau turut orang, ijma' ahli ilmu tepat seluruh kata al-muqallid tadi itu bukannya orang tahu, bukan orang alim. Orang alim, orang tak alim ni orang tak mulia. Alim sekadar mana? Alim sekadar hak kita. Yang diukur dengan orang. Orang kita ni ilmu tak sama, hak ni alim banyak ni ada hak atas pada tu lagi, hak ni atas lagi. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Tuhan kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Hak ni reti banyak ni, hak ni atas lagi, ya pasal dia situ. Tapi nak ayat kata nak hasilkan al-yaqin, pasti kena berilmu pengetahuan dulu. Ilmu pengetahuan kena hasil lagu mana? Kena menuntut belajar, kena suka berdengar. Nampak dah tu? Kena suka berdengar. Kemudian beriman. Sebab tu dalam ayat surah Al-A'raf Tuhan kata liqaumi yu'minun. Ni Tuhan tafsir. Tangguh tu. Ada pun mai sebut dalam jasiah liqaumi yuqinun. Quran tadi itu pedah bagi puak tu. Pak kita nak buat lagu mana wi kita hasil? Hajar dia supaya ada ayat tadi. Boleh. Doktor ni ataupun bomo ni, tempat dia panggil bomo dah. Doktor pet ni ya royak ya kepada orang sakit. Buat gini nah, buat gini. Kalau bahasa saya panggil cat, ya. Ya aturkan cara nak makan minum obat lagu mana. Orang sakit tu kena ada cara diri. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Buat kerja dia atas kepada ini ummah gitu. Kemudian disambung pula oleh warasatul anbiya kerjalah tu. Habis itu. Faham tu tak? Tu makna kata liqaumi yuqinun muntafi'una bihi. Maka orang tanya kita, ni bab ilmu lah sikit nah. Ni bab ilmu sikit. Payahlah sikit tapi tak ada payah pun. Benda payah ni belum benda kita nak masuk. Apabila kita masuk tak payah. Nampak tu tak? Orang tanya. Nah, terkadang orang tanya gapo? Tanya kata kok mano di antara hadza dengan basair itu ya tak selarah ya kata. Tak selarah lah mano. Tengok ya kata. Tak ke mubtada dengan khabar ni kena muwafaqah, mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Sini kok mano hadza ni mufrad, basair tu jamak, kok mano ya kata. Bagi orang hak pesing kata hati kurang hak luar lah, hak luar pada Islam tu. Ni dia kata Quran ni ada kesilapan lurah ni. Ada kesilapan pada bahasa. Tu nak ayat kalau Tuhan kok mana? Dia nak mensyakkan. Nampak tu tak? Dia nak mensyakkan. Lalu semua perkara-perkara yang dikemukakan oleh musuh luar daripada Islam kepada agama kita, puak-puak warasatul anbiya ni jadi kaki depan. Salah jadi kerawat untuk jaganya Quran tu puak ni. Sebab lebih puak ni. Nampak tu tak? Ya lebih puak ni. Maka kita nak lebih ratik tak apa, kasih pada puak dia pun tak apa dah. Nah, sejalan dengan puak dia pun tak apa dah, bantu penyokong puak dia pun tak apa dah. Tu makna kata kita satu hati. Tak apa dah. Nya tarik dia masuk syurga sekali, tak ada kena kita pun. Lalu ulama jawab kata haza ni ya isim isyarat. Muzakkar mufrad di sini. Nampak tu tak? Khabar dia tu jamak lah. Lagi muannah lah pada makna tu. Lalu dia jawab kata haza ni nak ayat kata sungguh kata isim isyarat. Tetapi hak naknya isi kandungnya di dalam ilmu di dalam haza tu panggil musyarah ilahi, dia tu tunjuk kepada gapo? Tunjuk kepada gapo? Tunjuk kepada semua isi kandungnya yang ada dalam Quran, menepati kata benda tu seolah kata seguguk.
Seolah kata makna dia seguguk. Hak banyak tadi itu mengandungi duk dalam kalimah haza saja. Sebab tu sah kita nak khabar dengan basair, dengan jamak di sini. Seperti ayat kata inna hadzal qur'ana. Yalah tu. Bahara tu inna hadzal qur'ana. Al-Qur'ana tu orang panggil kata badal daripada haza tadi itu. Ayo tunjuk duk dalam tu dah. Isi kandungnya bismillahirrahmanirrahim Fatihah hingga kalimah an-nas di dalam surah an-nas. Maka semua tadi itu mengandungi duk dalam kalimah musyarah adalah kalimah haza musyarah ilah klik pada situ. Sebab tu sah ulama kata dalam lughah Arabiah khabar lagu ni tak ada salah. Senyak lagi. Ya kena ada pelepah. Benda hak setuk kena pelepahkan dia. Supaya dengan air kalau ia sutuk bila mula payah lalu nak berjalan. Nampak tak tu? Jadi air timbul lah kita nak buat lagu mana. Ia lari pergi dengan cara molek. Di situlah tempat yang kita itu kena faham. Insya-Allah nampak pagi ni pada satu ayat tu pada satu ayat tu lagi kita akan masuk am hasibal ladzina jitarahus sayyiat an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat ila akhiril ayah pada perjumpaan kita yang lagi akan datanglah biiznillah taala. Maka pada pagi ni iaitu pagi hari Jumaat janganlah kita terlupa buat kita semua orang Islam berawal-awal dalam masalah kita nak pergi semaya Jumaat. Karena dapat pada satu hadis yang sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejakah ke sejakah kita nak pergi semaya Jumaat kalian ini ya ada kata seolah kata amalan dia tu penuh. Setengah-setengah kata setahun kata sejakah tu. Fadilat dia banyak hari ni. Jangan kita terlupa selawat di atas Nabi kita banyak-banyak hari ni. Selawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ataupun fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada dua riwayat di situ. Tak apalah. Selawat banyak atas Nabi hari ni supaya kita dapat sampai selawat kita kepada Nabi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat esok kita akan capai matlamat kita nak iaitu syafaat bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekadanglah sahaja pada pagi yang mulia ini pohonlah pada Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, pandangan kita, boleh kita menerimakan pancaran cahaya Al-Quranul Karim. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فإنهم لا يهتدون ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.